ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar bagi Hati, muka surat 72. Muka surat 72, baris yang ke-10 daripada atas. Surat 72 baris ke-10 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ketahui olehmu bahawasanya zuhud itu beberapa pangkat, beberapa darajah. Pangkat yang pertama, ini darajah yang pertama daripada 3 pangkat, bahawa zuhud ia seseorang pada ketika hatinya cenderung kepada dunia, tetapi bersungguh-sungguh ia melawan akan hatinya. Hati cenderung kepada dunia, tetapi bersungguh-sungguh ia melawan akan hatinya yang cenderung kepada dunia. Pangkat ini, pangkat pertama, bukan zuhud, tetapi permulaan bagi zuhud, muqaddimah bagi zuhud. Pangkat ini, pangkat yang pertama, bukan zuhud, tetapi permulaan bagi zuhud. Pangkat yang pertama ni pangkat bagi zuhud sendiri. Tiba-tiba dikatakan bahawa pangkat ini bukan zuhud. Kalau pangkat ini bukan zuhud, maka tak masuk dalam pangkat zuhud lah. Ini pangkat zuhud yang pertama. Makna bukan zuhud yang sebenar-benarnya, tetapi permulaan bagi zuhud. Permulaan bagi zuhud. Sebab zuhud yang sebenarnya sudah berpaling. Kalau ni belum berpaling, tapi dipanggil pangkat zuhud yang pertama. Tiba-tiba pangkat zuhud yang pertama ni bukan zuhud, bukan zuhud yang sebenar-benar sebenarnya takrifan tu, tetapi permulaan bagi zuhud. Dan ketahui olehmu bahawa zuhud itu beberapa pangkat, beberapa darajah. Jadi zuhud ni sifat kepujian di hati, yang mana zuhud ni berpaling hati daripada dunia. Dunia ni tiap-tiap perkara yang tidak memberi manfaat kemudian daripada mati. Dunia ini tiap-tiap perkara yang tak memberi manfaat kemudian daripada mati dipanggil dunia. Akhirah tiap-tiap perkara yang memberi manfaat kemudian dia mati, walaupun rupa dunia sekalipun dipanggil akhirah. Kena faham dahulu dunia tu apa, akhirah tu apa. Dunia ni tiap-tiap perkara yang tidak bermanfaat kemudian mati, itu dunia. Walaupun perkara tu rupa akhirah sekalipun. Macam saya sebut minggu lepasnya, belajar agama, itu rupa akhirah. Tiba-tiba belajar agama untuk dapat manfaat duniawi. Maka belajar agama tadi itu bukan kata tidak manfaat lepas dia mati, bahkan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada manfaat dia mati ni terkadang kosong, tapi tidak bermudarat, tak ada manfaat. Ini bukan tak ada manfaat di hari akhirah, bahkan seksaan pada hari akhirah.
Jadi kena faham dunia mana, akhirah mana. Walaupun rupa akhirah, tapi tak ada manfaat lepas daripada mati, tak panggil akhirah. Belajar agama tadilah. Belajar agama, tapi mana niat mana? Kosa hatinya untuk duniawi. Ataupun belajar akhirah, tapi tak ada manfaat. Ni jelas ni. Mana tak ada manfaat kalau belajar akhirah. Tauhidnya tak bicara, fiqh fardhu ain tak bicara, tasawuf tak bicara, belajar hak fardhu kifayah. Dapat kelulusan yang tinggi satu-satu bidang. Tapi hak fardhu ain tauhid fiqh tasawuf belajar seumpama tu ada manfaat pada mati, tidak ada manfaat. Itu bukan ilmu yang memberi manfaat. Kalau tak ada manfaat mati, itu duniawi. Walaupun rupa ukhrawi sekalipun, tapi kalau ada manfaat kemudian ada mati, ukhrawi, walaupun bentuk duniawi sekalipun. Sama lah juga kita beribadah ni. Kita semayang ni rupa ukhrawi, tapi ukhrawi ke tidak? Manfaat kemudian ada mati ke tidak? Semayang ni, semayang hak ukhrawi, semayang dengan akidah yang betul. Semayang yang ukhrawi, pekoh belajar molek. Semayang yang ukhrawi, tasawuf kena belajar molek. Itu baru semayang ukhrawi. Kalau semayang dah tradisi, siapa masa semayang, tapi akidahnya, pekohnya tak pernah peduli, itu bukan ukhrawi, itu duniawi. Dipuji, baik budak ni, semayang tak pernah tinggal, dapatlah duniawi, tapi bukan ukhrawi. Bukan setakat bukan ukhrawi, semayang tadi seksaan pula lepas daripada mati. Sembahyang yang tidak sah, bukan hanya tidak sah, tak ada manfaat pada mati, bahkan zanbun kabir, dosa besar pula, seksaan kemudian ada mati. Sembahyang yang tak betul ni bukan tak ada manfaat pada mati, tak ada pahala kamu, bahkan dosa yang besar. Sembahyang tu seksaan pada hari akhirah. Sebab itulah nak akhirah yang sebenar, balik kepada ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilm. Nak akhirat, balik pada ilmu. Akan jadi akhirah walaupun rupa duniawi sekalipun, tapi ilmu tak akan jadi akhirah walaupun khijaan ukhrawi sekalipun, bukan jadi seksaan pula pada hari akhirah. Semayang tunggal-tunggik, semayang tunggal-tunggik. Semayang ni kita nak pahala, nak bekal akhirah. Nak pahala bekal akhirah tu lah kena ada ilmu molek, baru semayang hak manfaat kemudian daripada mati. Jadi dunia ni tiap-tiap perkara yang tidak beri manfaat kemudian ada mati. Jadi kita jadikan apa yang ada pada tangan kita tu biar jadi ukhrawi belaka. Apa yang ada pada tangan kita ukhrawi. Yang kita tinggal pada keluarga pun kita jadikan ukhrawi. Kita tinggal harta benda kepada anak cucu yang kita beri ilmu agama yang secukupnya. Mereka akan menggunakan harta peninggalan kita untuk ukhrawi. Maka harta benda tangan kita adalah ukhrawi, bukan duniawi. Kita jadikan barang benda duniawi di tangan kita biar jadi ukhrawi. Harta benda kita biar jadi ukhrawi, jadi manfaat kemudian daripada mati. Jadi zuhud ni berpaling hati di dunia, tak ada manfaat di hari akhirah. Itu zuhud. Sebaliknya sifat kecelaan, kasih akan dunia, hubud dunia, itu sifat kecelaan. Kemudian zuhud berpaling hati di dunia ni ada beberapa pangkat, beberapa darajah. Kalau bicara sifat-sifat kepercayaan lain pun ada darajah-darajah dia. Cuma terendah kitab ni dia akan cerita, terkadang tidak cerita. Taubah Daud tak cerita.
Taubah pun ada pangkat-pangkat yang berbeza. Dia akan dicerita dalam ni di antaranya berkaitan dengan ikhlas. Ikhlas didatangkan beberapa darajah. Dan kita pernah berhati ni. Di antara laginya tawakul. Tawakul pun didatang dalam kitab ni beberapa darajah. Dia sifat-sifat kepujian dalam kitab ni dia memang pangkat darajah yang tidak sama. Pangkat darajah yang tidak sama. Macam terdahulu bicara bab khauf, takut akan Allah. Takut akan Allah sama darajah. Orang yang takut akan Allah sebenar-benarnya, apabila dibaca ayat Al-Quran gementar hatinya. Kita baca Al-Quran tak rasa apa pun. Makna apa ni? Kadang-kadang kedudukan takut tu darajah dia tak sama, pangkat dia pun tak sama. Sebab ini bergantung pada kekuatan hati masing-masing. Jadi zuhud ada beberapa pangkat. Jadi pangkat ni semua zuhud belakalah. Pangkat pertama, pangkat yang kedua dan pangkat yang ketiga. Pangkat yang pertama bahu zuhud dia berpaling hati di dunia ni ketika hatinya cenderung kepada dunia. Hati dia memanglah cenderung kepada duniawi. Ada ni ukhrawi ni sambilang sahaja. Celek pagi dipasokkan dengan duniawi. Belajar tinggi-tinggi biar nanti hidup senang. Setakat tu je. Tak adalah kata nanti hidup senang mengabdikan diri akan Allah. Nanti hidup senang tolong orang-orang yang lain. Nanti hidup senang dia tak pergi pada ukhrawi. Setakat hidup senang tu tengok orang tu boleh berjaya tu dia belajar rajin. Jadi pasok dengan duniawi. Berarti setakat duniawi. Jadi hati bukan setakat cenderung kepada dunia, bukan dunia di hati. Terpasok dunia di hati. Tetapi hati cenderung pada dunia, barang yang tidak ada manfaat pada mati. Tetapi bersungguh-sungguh ia pada melawan akan hatinya yang cenderung kepada dunia. Dia bersungguh-sungguh melawan akan hatinya yang cenderung kepada dunia. Duk fikir dunia je, dia siapa ingatkan dunia ni tak ada manfaat pada mati. Nak cenderung buat apa? Bahkan dunia-dunia ni, dunia-dunia yang ada pada zahir ni pun, selain daripada tak bawa lepas dia mati, ni mana apa lawang lah. Tak boleh, dunia yang ada di kita ni tak boleh bawa kemudian dia mati. Dunia ni pula panjang hisab dia, panjang kira bicara di padang mahsyar. Kena lawang di hati yang cenderung kepada dunia. Ada pangkat yang pertama. Pangkat ini bukan zuhud yang sebenar, tetapi permulaan bagi zuhud. Ini permulaan, bukan zuhud yang sebenar. Zuhud yang sebenar berpaling hati di dunia. Ni hati cenderung kepada dunia. Hati cenderung kepada dunia. Hanya permulaan zuhudnya melawan akan hati yang cenderung kepada dunia. Ni balik pada ilmu belaka ni. Pokok pangkalnya balik kepada ilmu. Itu pangkat yang pertama. Jadi ni muqaddimah permulaan bagi zuhud. Muqaddimah permulaan bagi zuhud. Pangkat yang kedua, ni pertengahan. Pangkat yang kedua, bahawa liar hatinya daripada hati seseorang daripada dunia. Kenapa ni? Liar, benci
hati berpaling daripada dunia. Ni zuhud yang sebenar. Tapi bukan hak pangkat yang paling tinggi, bukan ni. Hak tadi hati cenderung kepada dunia. Tetapi mujahadah lah, bersungguh-sungguh mujahadah melawan akan hati tu yang cenderung pada dunia. Dunia tak boleh bawa mati. Dunia ni panjang pembicaraan. Pada ni nak lawan akan hati yang cenderung pada dunia. Dunia sungguh ni bukan dunia yang dipalingkan pada akhirah. Itu bukan panggil dunia tu. Bukan panggil dunia. Hati dia cenderung, tapi hak ada ni untuk jadikan bekal ukhrawi. Nak jadi bekal ukhrawi. Hak tu bukan dunia. Hak ni dunia saja ni. Hak dunia gitu. Hak dunia. Sebab tu kata dunia di tangan. Kita bukan palingkan hati dunia di tangan. Kita jadikan dunia tu sebagai akhirah. Dia. Dunia kita jadikan sebagai akhirah. Hak ni hak dunia semata-mata. Hati cenderung betul-betul. Hati cenderung betul-betul kepada dunia. Tapi sentiasa mujahadah untuk lawan hati. Atau hak pangkat yang pertama dipanggil permulaan bagi zuhud. Hak yang kedua ni. Pangkat yang kedua, bahawa liar hatinya daripada dunia, benci hatinya daripada dunia, berpaling hatinya daripada dunia. Ini pangkat yang kedua. Dan tiada cenderung ia, dan tiada cenderung ia hatinya kepada dunia. Hati berpaling liar daripada dunia, benci, dan tiada cenderung ia kepada dunia, kerana mengetahui akan bahawasanya tiada bisa, gitu tau. Sebab ini kitab ni Indonesia, Al-Mahrum Syekh Qadir Mandili Indonesia. Kalau tiada bisa cakap Terengganu makna lain pula. Tiada bisa ni tiada boleh ke? Boleh ke? Tiada bisa makna apa? Tiada bisa, tiada boleh lah gitu. Tiada bisa barulah makna tiada boleh, tiada dapat. Dah tak? Nak baca ni. Kerana bahawasanya, kerana mengetahui akan bahawa tiada bisa berhimpun. Tiada bisa. Kita bisa gak hak patang tu lah. Dan ni bisa ni kan. Bisa ni makna apa? Bisa. Boleh. Bisa ke tidak kan boleh cakap. Tak tengok cerita Indonesia. Bisa itu. Mana boleh ke? Bukan itu. Ke bisa pun makna boleh juga. Boleh cakap. Dari sebutan kita tu. Bisa dengan makna boleh. Dia bisa bahawa makna boleh. Kerana mengetahui akan bahawanya tiada bisa, tiada boleh, tiada dapat menghimpun akan dunia dan akhirah. Tak boleh nak himpun dunia, akhirat himpun macam mana? Maka hatinya benci, hatinya tidak cenderung, tidak kasih kepada dunia. Sebab hatinya kasih akan ukhrawi. Hatinya sentiasa ingat akan kematian. Hati sentiasa ingat akan kematian. Hati sentiasa kasih akan Allah, kasih akan akhirah. Dunia berpaling benci. Ni hak pangkat nombor 2. Kenapa? Kerana dia tahu dah dunia tiada bisa, tiada dapat, tiada boleh menghimpun akan dunia dan akhirah pada hati seseorang. Sebab Allah Ta'ala jadikan hati ni satu. Ma ja'ala li rajulin qalbaini fi jawfihi.
Tidak menjadi bagi seseorang dua hati pada rongga dia. Allah dah jadikan satu hati. Bila hati itu cenderung pada dunia, tak ada ukhrawi. Bila hati itu kasih pada apabila hati itu berpaling daripada dunia, barulah hati itu akan kasih akan ukhrawi, kasih akan Allah, ingat akan mati. Maka apabila mengetahui bahawa tiada dapat, tiada boleh berhimpun dalam hati dia tu dunia dan akhirah, maka murah hatinya, murah dah, yakni saya mengaji setakat, yakni ringan dan mudah hatinya. Ke macam mana hak Jawi baru, saya ni murah, murah juga. Hak Rumi murah ke mudah? Murah. Saya ngaji pun dah ada baiki. Saya ngaji tak ada baiki. Murah yakni ringan dan mudah. Yakni ringan dan mudah. Apabila mengetahui antara dunia dan akhirah tak dapat berhimpun dalam hati seseorang yang satu tu, maka murah ini mudah hatinya dengan meninggalkan dunia itu, berpaling dunia, kerana mengetahui ia seseorang dengan yakin akan bahawasanya akhirah lebih baik daripada dunia. Walal akhiratu dalam ayat muqaddam je, khairun wa abqa. Dia gitulah. Nak ambil tengah-tengah tu tak pandai. Nak ambil tengah-tengah tu. Walal akhiratu khairun wa abqa. Khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tu. Lepas tu ada ayat. Ada tak? Wal akhiratu khairun wa abqa. Ada tak ada? Itu ayat mana? Tu walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir lebih bagi kau daripada dunia. Lepas tu wal akhiratu khairun wa abqa. Ayat mana? Orang dalam FB mudah telefon, dia mudah cari. Dunia ni lebih baik dan kekal. Lebih baik dan kekal. Sebab apa? Sebab nak banding dunia dengan akhirah. Akhirah selama-lamanya. Akhirah nikmatnya yang tidak boleh terbaik atau boleh nak fikir. Tak sama apa? Hak dalam ayat Quran tu. Akhirah ni hak kita tergambar tu, kelebihan nikmat akhirah, maka tu lebih lagi ni. Dunia setakat ni lah. Sementara dah. Nak dapat dunia satu hal, nak menikmati dunia ni pun nikmat dunia setara mana? Siapa umur 50, 60 nikmat lagi. Umur 50, 60 mata pun dah comel dah, telinga pun dah comel dah, gigi pun dah comel dah, kulit pun dah comel dah, kecuk dah, orat pun dah comel dah, lengah sokmo. Hak tak ada nyakit ni, tak ada nyakit. Oh, hak ada nyakit, ngidak gitulah. Tu dunia. Kaya mana pun gitulah. Hak mati-mati mengejuk tu. Orang kaya-kaya. Orang yang sentiasa dengan perubatan lah. Selama-lama ni berobat, bukan berobat dengan doktor hak biasa-biasa ni. Doktor pakar. Ada ni. Maknanya sentiasa dalam pemeriksaan kesihatan. Jaga kesihatan. Makan makanan yang terbaik. Tapi setakat mana duniawi?
Kita ni dah sakit orak sekara tu pun dah. Nak tidur malam pun bergelisah dah. Nak kata mana? Masa mana hak kita sedap dengan duniawi ni? Masa awal-awal sehat molek, kadang-kadang dunia tak ada mana dengan kita. Baru je nak cari dunia, baru nak impun dunia. Masa tengah gagah mana pun makan sedap, tidur sedap, tak ada sakit apa-apa. Dapatlah himpun dunia, nak bermewah je. Macam mana pula kitanya? Tu je dunia. Akhirah nikmat, patut keseksaan macam mana akhirah selama-lama. Dunia ni pula kalau kira satu hari dah hari akhirah, 1000 tahun dunia. Kita 60-70 tu tinggi dah. Satu hari di akhirah, tempoh masa dunia 1000 tahun. Ini waktu saya biasa dengar ceramah tu, dia kata dunia ni umpama burung hinggap atas dahan kayu. Burung hinggap atas dahan kayu, hinggap je, kemudian dia pun terbang ke lain. Tu je dunia, dia kata. Tak dia ceramah. Selagi dia bandingkan, dunia ni macam ceh gesek. Tu ayat orang ceramah. Orang ceramah sedap-sedap kot dia ceramah. Dunia umpama ceh gesek, dia kata. Ceh gesek. Mana tak ceh? Kita faham ceh. Gesek faham gesek? Gesek faham lah. Colok tu lah. Mancis. Gesek, colok, mancis. Cak lada tu lah. Tak tahu cak lada? Ceh, mana ambil gesek, ambil mancis tu lah. Bukan mancis hot biskut tu. Mancis. Dia ambil mancis. Dia pun apa dia? Ceh. Sah dia ceh gitu. Cah nyala. Sekejap je. Habis. Kena lepas lalu dah. Tidak sakit tangan kita. Dunia sekadar tu. Masa dunia sekadar, ceh gesek dia kata. Sekejap sangat-sangat. Kemudian kena lepas. Sebab apa? Sakit dah tangan kitanya. Tapi dunia depan mata. Akhirah ghaib, akan datang serta ghaib. Dunia sekarang nyata depan mata, maka hati mudah tergoda dengan hak sekarang, hak depan mata. Hak ghaib, hak akan datang, itu bergantung kepada kekuatan iman masing-masing. Iman tetap iman, tetap beriman kitanya hari akhirah. Ada pembalasan baik dan buruk. Itu tetap dah kita imani. Tapi kenapa beriman dengan hari akhirah, tapi dunia je? Pada ni, itu bergantung pada kekuatan iman akan akhirah yang gaib. Bukan tidak beriman. Orang tidak beriman, orang kafir dengan hari akhir, tu dah cerita tu. Ni cerita orang yang beriman dengan hari akhirah tapi gaib. Jadi tindak tanduk kita atas dunia ni kok sebagaimana hak hati. Belah hati tu duniawi lah. Hati dunia duniawi. Tapi lama-lama dia mujahadah, tapi kena sentiasa balik pada ilmu lah. Ilmu apa? Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Untuk sentiasa mujahadah, nak palingkan hati kepada akhirah. Hati ni walaupun di tangan tu penuh dunia, tapi tangan dunia di tangan, kita paling ke jadi akhirah. Jaga situ pula. Paling kepada akhirah. Kerana mengetahui akan bahawa akhir itu lebih mudah daripada dunia. Seperti contoh, seperti murah hati mereka yang membeli akan permata yang indah dengan RM1, sekalipun kasih ia akan wang RM1 itu. Buat bandingan lah. Buat bandingan. Maknanya dia nak beli permata. Permata tu harga dia RM1.
ada ke harga RM1? Maknanya kalau kita kata dengan harga dia lah, harga permata tu. Tapi orang beli walaupun harga berapa sekalipun, orang beli walaupun harga berapa sekalipun, kerana dia kira permata tu mahal. Tapi kalau orang yang dia buat bandingan gini lah, buat bandingan permata tu akhirat, RM1 itu dunia, RM1 itu dunia, tak ada nilai mana. Hak mahalnya permata. Jadi apabila permata tu nak jual dengan RM1, dia akan beli, dia akan mudah-mudah hati dia nak beli, sekalipun kat hati dia kasih akan wang RM1 itu. Sebab apa? Sebab ni permata ni, gitu bandingan. Sebab permata tu ukhrawi, RM1 tu duniawi. Mana apa? Tak ada nilai RM1 tu nak banding dengan permata. Tapi sayang dah duit RM1 tu, sayang. Tapi ni nak dapat permata ni, boleh segera lah. Sebab apa? Waktu yang mahal, permata yang mahal, akhirah yang lebih baik, dan akhirah yang kekal daripada dunia. Maka hati berpaling daripada dunia, hati berpaling kepada hati hanya ingat akan hari akhirat. Ni hak pangkat yang kedua. Ni pangkat yang kedua ni tinggi dah ni. Pangkat orang awamnya hak mukaddimah tu je lah. Hati memang cenderung pada dunia, tapi sentiasa bersungguh-sungguh mujahadah akan hati yang kasih pada dunia tu. Hak yang kedua ni memang hati sudah berpaling daripada dunia, benci di dunia, dan hati tidak cenderung, tidak kasih akan dunia. Ini hak pangkat yang kedua. Dan itu zuhud yang lebih rendah. Dan itu zuhud, yakni zuhud pangkat yang kedua ni yang lebih rendah. Yang lebih rendah dan pangkat yang ketiga, rendah lagi. Hak yang kedua ni. Dan itu zuhud. Hak Jawi baru begitu juga. Sebab saya ngaji tak ubah belaka ni. Dan itu zuhud. Zuhud pangkat yang kedua. Dan itu zuhud pangkat yang kedua yang lebih rendah, yakni lebih rendah daripada zuhud pangkat yang ketiga yang di hadapan tu. Rendah lagi ni. Hak zuhud pangkat yang kedua ni, hati sudah hati sudah benci dan berpaling di dunia sepenuhnya. Hati langsung tidak cenderung dan tidak kasih pada dunia. Hak ni rendah lagi ni. Hati liar, hati benci pada dunia, rendah lagi. Hak pangkat yang kedua. Dan pangkat yang ketiga, ni, bahawa tiada cenderung hatinya kepada dunia dan tiada liar daripadanya. Hati tidak cenderung kepada dunia, tidak tertarik langsung di dunia, dan tiada liar, tiada benci daripadanya dunia. Tak ada. Hati tertarik, terpikat dunia? Tak. Hati benci dunia? Tak. Sebab apa? Sebab dunia tak ada langsung. Nak benci apa? Dunia tak ada. Di hatinya hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni hak paling tinggi. Hati cenderung di dunia? Tak. Hati dia benci di dunia? Tak. Sebab apa? Di hati hanya ada Allah. Dunia tak ada di hati. Bila tak ada, cenderung memang tidak lah. Lepas tu nak benci dunia, tak ada. Tak ada. Cenderung pun tidak. Liar hati, benci pun tidak. Bahkan adanya ada dunia dan tiadanya dunia bersamaan keduanya pada sisinya, pada sisi orang yang zuhud pangkat yang ketiga. Sama je. Inilah zuhud peringkat-peringkat aulia.
Ada tak ada dunia sama. Sebab yang ada di hati hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah mereka liar hati, benci hati, berpaling hati dunia? Tak. Sebab dunia tak ada. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adalah harta benda pada sisinya, pada sisi mereka yang zuhud, pangkat yang ketiganya, seperti air, dan pemberian Allah Ta'ala seperti laut. Mana apa dunia ni sikit sangat, seperti air, dan pemberian Allah Ta'ala seperti laut. Bukan kata seperti air, tak ada langsung kalau buat bandingan. Tapi di sisi mereka seperti air pun tidak. Sebab apa? Sebab tak ada langsung dunia di hati. Basar memandang apa sekalipun, basirah mereka hanya memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiada berpaling hatinya, hati orang yang zuhud pangkat yang ketiga ni kepada dunia, kerana gemar atau kerana liar. Tak ada. Gemar pun tidak, liar pun tidak. Dan bermula ini zuhud yang lebih sempurna dan yang lebih tinggi daripada yang kedua, ada pangkat yang kedua. Hak pangkat kedua tu tinggi dah. Hati berpaling dunia sepenuhnya, hati benci dunia sepenuhnya. Hati berpaling benci di dunia. Hak ning ni ini berpaling pun tidak, cenderung tertarik pun tidak, nak berpaling, nak benci, nak liar, tak. Sebab apa? Sebab tak ada dunia di sisi mereka. Ini hak zuhud yang lebih sempurna, yang lebih tinggi daripada yang kedua. Bicara pangkat, begitulah. Ini kedudukan hati muqarrabin, hati orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam bicara bab ikhlas lah. Adakah di hatinya wa amal kerana nak pahala, nak syurga? Tak. Pahala makhluk, syurga makhluk, tak ada. Yang ada hanyalah Khalik Allah Ta'ala. Jadi hanya semata-mata redha Allah. Nak pahala, nak syurga makhluk. Ada. Hati mereka berpaling daripada selain daripada Allah. Apa dia? Dunia selain daripada Allah, akhirah selain daripada Allah. Hati mereka berpaling. Jadi mereka beramal bukan kerana akhirah, mereka beramal semata-mata redha Allah. Ini ikhlas hak paling tinggi. Hak ikhlas yang pertengahannya, dan kita akan bicara wa amal ibadah nak pahala sebab nak dapat syurga. Itu ikhlas yang pertengahan. Ikhlas ijma' ulama. Nak pahala, nak syurga tu ikhlas ijma' ulama. Tapi kalau bicara makam hakiki, seperti penyembah berhala. Dan kita hikam syarahan takku ulama ni. Apa makna seperti penyembah berhala? Orang sembah berhala beranggapan berhala boleh bagi manfaat. Dia beribadah beranggapan ibadah tu bagi manfaat untuk dapat syurga, bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bicara hakikat ni, jangan letak salah-salah bicara. Sebab dalam kita hikam syarah taku ulama ni, ijma' ulama wa amal ibadah nak pahala, nak syurga, ikhlas ijma' ulama. Tapi dia panggil ikhlas peringkat mukhlisin, bukan peringkat bukan peringkat muhibbin dan bukan peringkat muwahhidin. Itu peringkat aulia, itu bicara lain. Saya wa amal bukan kerana syurga, kerana Allah. Ngaku gitu, tengok atas bawah sudahlah. Tak sodok galang lah. Orang seumpama ni hak perasan dengan makam tinggi ni, kita persoal je merah lolinga dia. Cepat nak marah. Sebab apa? Dah aku di tu makam. Kita
Jangan kata aku pula. Oh ya kamu. Aku dia call luar lebar hidung. Senyum dah lah. Tiba tahu. Rada ni. Kita sekat dia marah. Kita akak dia jadi khoya. Jangan kita ampu pula. Ada orang suka ampu orang macam ni. Ada ampu. Dia suka jack diri. Ni pun, oh iyalah awak memang awak dia ampu. Tu nak minum nak makan free tu. Tu puji yang merosakkan kawan dia. Tu tak betul gitu. Jangan ampu seorang tu. Sebab dia khoya dah. Kita pergi jack pula dia ampu pula dia punah ranah dia. Dia punah dah. Moleknya kita menyedarkan dia. Kamu seduk ceritalah. Orang siapa makan ni sungguh tak macam kamu tu. Kamu ni syariat tahu ke mana hala. Berzikir. Pada ain tauhid pe kata saucuk ku calana. Bertorikoh. Pada ain macam mana? Hubungan dengan keluarga macam mana? Tanggungjawab dengan keluarga macam mana? Tak pernah peduli pun. Tapi makan tinggilah. Orang saya buat amal ibadah kerana Allah, bukan kerana syurga. Kerana syurga syirik lagi. Apa nak cakap gitu? Itu bicara bab pangkat ikhlas. Hak peringkat muhibbin muwahhidin. Muhibbin mahabbah khassa auliya lah. Ni sama sini ni. Ini hak peringkat muqarrabin dah ni. Tak ada dunia di hati. Dunia ni dia pandang dengan mata dunia, tapi bahasa dia hanya Allah Ta'ala. Jadi nak benci dunia, nak liar daripada dunia, tak ada. Benci pun tak, liar pun tidak. Sebab apa? Tidak ada di hati. Ini hak paling lebih sempurna dan lebih tinggi daripada hak pangkat yang kedua. Kerana yang benci akan sesuatu, yang benci akan sesuatu ni berbimbang ia dengan sesuatu. Kenapa dibenci pada dunia? Sebab dia bimbang dunia tu akan begini. Maka dia pun benci akan dunia. Sebab dunia ni tak ada manfaat lepas mati ni. Dunia ni akan panjang pembicaraan. Maka dia pun benci pada dunia. Sebab apa? Sebab dia bimbang dengan dunia. Ada pun pakat tiga ni tak ada dunia langsung dah nak bimbang apa. Semacam dengan yang kasih akan dia. Orang kasih akan dunia kerana dia samalah, dia berimbang dengan dunia. Hak benci pun samalah. Hak kasih kerana dunia tu. Hak benci pun dunia tu ada tu. Cuma bezanya hak ni benci, hak ni kasih. Itu je beza dia. Kerana ini tak kala mencela akan dunia oleh beberapa laki-laki pada sisi Rabi'atul Adawiyah. Ni aulia perempuan yang masyhur. Berkata ia Rabi'atul Adawiyah, bagi mereka itu, bagi laki-laki yang duk cela dunia. Dunia ni begitu, dunia dia begini, dunia ni tak ada pada mati duk cela. Jawab Rabi'atul Adawiyah kepada mereka itu ni, jika tiada cemarnya hati kamu, nescaya tiada mencela kamu akan dia, akan dunia. Jika tiada cemar kamu, hak Jawi baru gitu kau. Tiada jika cemar hati kamu, dia tiada kamu tiada mencela kamu akan dia, akan dunia. Intaha su perkataan Rabi'atul Adawiyah. Jadi maknanya kalau hati tak ada dunia, kamu tak akan cela. Makna dunia tu ada, tapi dia benci, dia cela, dia berpaling dunia ni begini, dunia ni begini, dunia ni begini. Sebab apa? Sebab dunia tu ada di hati. Sama dengan kasihkan dunia lah. Cuma hak ni kasih, hak ni benci. Jadi orang yang benci duk kata ke dunia ni, orang yang ada dunia di hati. Cuma dia benci. Hati dia liar, tapi ada, mana ada. Ada pun siapa hak pangkat yang ketiga ni tak ada dunia di hati, maka tak ada apa. Ada, tak ada beza bagi mereka. Sebab apa? Yang ada di hati mereka hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibawa kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, ini satu kisah. 100,000 dirham. 100,000 dirham.
kepada Aisyah radhiyallahu anha sebagai hadiah. Maka tiada liar ia Aisyah radhiyallahu anha daripada benda tak liar, tak apa dia ambil. Apa dia tak liar hati, tak beci, tak tolak, dia ambil. Tak ada ni. Tetapi membagi-bagi membagi-bagi mana membahagi ya tau. Membagi-bagi jawab bagi tu kan ada he saya tak ada he ni. Membagi-bagi saya pun tulis berbaris ni, membagi-bagi. Dah membahagi. Jauh rumi gitu lah. Membagi kau, bukan membahagi. Membahagi saya tak ada ni, saya ngaji pada baki ni. Tetapi membagi-bagi mana membahagi Aisyah radhiyallahu anha akan dia akan 100,000 dirham. Semuanya pada hari itu tiada ada tinggal di sisi sesuatu, tak ada tinggal sikit abu. Maknanya orang tahu hadiah 100,000 dirham ambil, sebab hati dia tidak lihat, tidak benci, ambil. Tapi dia bagi semua tu kepada orang fakir miskin, tak ada tinggal sikit habuk, sama sehari je habis. Ni pada ni sama sehari je habis dunia 1,000 dirham yang dihadiah pada Aisyah radhiyallahu anha. Ni cerita hak pangkat yang ketiga. Kita pangkat yang pertama tu pun hak mukadimah permulaan. Hati cenderung pada dunia, tetapi bermujahadah melawan akan hati. Sebab itulah dunia palingkan jadi akhirah. Maka senanglah kitanya, tenang hati. Banyak dunia tangan, akhirah tak ada apa-apa. Ni hak dunia semata-mata. Maka berkata khadamnya, bagi je bagi Aisyah radhiyallahu anha, jika engkau beli dengan 1 dirham akan daging yang berbuka engkau atasnya. Kalaulah kata guna duit 1 dirham beli daging, boleh buka puasa. Ni tak ada nak habis tinggal. Habis dia beri kepada orang. Tak ada tinggal 1 dirham pun. Maka pembantunya katalah, jika engkau beli dengan 1 dirham akan daging yang berbuka puasa engkau atasnya. Makna kalaulah ambil 1 dirham beli daging boleh buka puasa. Kata pembantu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka menjawab Imam Aisyah radhiyallahu anha, jika engkau peringat akan daku tadi, nescaya memperbuat oleh aku akan dia. Aku akan guna duit 1 dirham untuk beli daging untuk berbuka puasa. Dan pembantu tak peringat. Sebab apa? Tak ada baginya. Tak ada. Lepas tu untuk berbuka puasa, hening ni. Maka ini pangkat terkaya. Kenapa terkaya? Berpaling hati daripada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ia lebih sempurna daripada pangkat zu. Dia terkaya, berpaling hati. Ada tak ada sama sahaja. Ada makanan tak ada makanan sama sahaja. Ni siapa hak ni? Siapa ke untuk beli, untuk buat berbuka puasa, beli buat buka puasa pun tak ada fikir pun. Tak ada fikir. Lepas tu macam nak berbuka puasa, ni pangkat orang yang terkaya. Mana pun terkaya, berpaling hati tidak berhajat kepada selain daripada Allah, termasuk makanan sendiri. Siapa tangga ni ada makanan, tak ada makanan, sama sahaja. Ni di kalangan para sahabat, hak tertinggi, faham je lah. Ni bukan setakat pangkat aulia dah ni. Ni pangkat sahabat sampai maqam baqa.
Hati kekal hanya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dunia banyak mana di tangan sekalipun, macam Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, macam Abdul bin Auf, banyak mana sekalipun dunia di tangan, sama sahaja bagi mereka. Tak ada. Adakah hati mereka benci? Lihat dunia, tidak ada. Sebab apa? Tidak ada dunia di hati mereka. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hak kitanya kurang-kurang hak mujahadah, hak muqaddimah zuhud tu. Hati sentiasa mujahadah untuk melawan. Hati cenderung kepada dunia, perkara yang tidak ada manfaat kemudian daripada mati. Jadikan dunia di tangan sebagai akhirah. Jadikan di tangan sebagai akhirah. Kita buat kerja, buat siang malam, hati kita kita niatkan sebagai bekalan akhirah kita. Untuk kita ke, untuk keluarga kita pun, untuk hari akhirah. Maka dunia tu tidak panggil dunia, tapi dia panggil akhirah. Dan ketahui olehmu bahawasanya sebab zuhud, bagi zuhud itu 3 perkara. Yang pertama, takut akan api neraka. Yang kedua, gemar pada nikmat akhirah. Hak tu hak orang makan syariat. Sebab apa mujahadah untuk bersifat zuhud? Kerana takut api neraka. Kenapa? Kerana nak balasan syurga. Dunia tak ada nilai. Syurga yang sebenar-benarnya. Mana di situ masih lagi ada selain daripada Allah. Ini hak peringkat syariat. Gitulah. Hak peringkat syariat. Dia ada peringkat-peringkat, darajah-darajah atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.